Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dalam episod yang seterusnya untuk sama-sama kita memaknai, menghayati kepada surah yang ke-113 selepas kita melihat kepada betapa hebatnya nurul Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, memberi keimanan, membersihkan daripada segala kotoran di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita mendalami surah Al-Falaq bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Safas ya, Safas? Alhamdulillah Ustaz ya. Masya-Allah. Ada sehari dua lagi. Sehari besok yang boleh bertanya apa khabar Ustaz Fas. Masya-Allah ya. Di teratak ini. Di teratak ini. Ustaz Fas dia memang mencabar sebenarnya Ustaz ya, tetapi setiap yang ada permulaan mesti ada penghujung. Betul, dan kita doakan pada tuan-tuan apabila Allah menghujungkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebenarnya untuk kita mengingati kepada permulaan Ustaz. Yep. Kita bermula dahulu beberapa 2 tahun lebih dahulu kita memulakan dengan suratul Fatihah pada episod pertama My Quran Time untuk mengingatkan kepada kita alhamdulillahirabbil alamin Ustaz ya, iaitu segala pujian bagi Rabb Tuhan, segala pujian bagi Allah Tuhan kepada sekalian alam. Allah dijelaskan oleh surah Al-Ikhlas dan Rabb itu dijelaskan oleh surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang mengandungi beberapa kali perkataan Rabb, dan kita akan melihat apakah kepentingannya untuk kita ingat pada permulaan kita. Daripada mula kita ingat bahawa kita ada pengakhiran kita. Sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tolong tambahkan keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang diperoleh selama hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi surah ke-113, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung daripada kejahatan semua makhluk, dan ini adalah perkara penting apabila kita ingin melalui jalan yang lurus. Kita mempunyai cabaran-cabaran daripada luar, dan inilah yang diajarkan dalam surah ke-113 surah Al-Falaq. Mari sama-sama kita baca. Kita buka halaman yang terakhir daripada Al-Quran, halaman 604, membaca dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabb. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga hari ini, saat ini terus dikurniakan barakah, dikurniakan kesihatan, kebaikan, kebahagiaan buat ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran semuanya, dan pastinya ada satu kegembiraan buat kita kerana dalam ujian cabaran yang melanda dalam kehidupan kita, kita dapat menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sampai ke halaman yang terakhir. Jika dahulu Safas, bila kita berada di halaman pertama, kedua, ketiga, kita seolah-olah bertanya-tanya, jauhnya perjalanan kita Safas. Ni setebal ini tuan-tuan dan puan-puan ya, ibu ayah sekalian. Namun hari ini kalau kita renung sejenak, sekejap je dah nak habis. Dah nak habis, mana nak habis dah? Dah ada 2 surah sahaja lagi. Hari ini surah Al-Falaq.
besok surah An-Nas, maka insya-Allah taala berlabuhlah seketika My Quran Time buat musim yang pertama ini. Namun seperti kata Ustaz Fas, berakhir di My Quran Time, tetapi permulaan yang baru dalam kehidupan kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Jadi marilah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Moga-moga dikurniakan lagi kesempatan kita untuk bersama dengan Al-Quran hari demi hari, saat demi saat, detik demi detik bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Biasanya kalau kita di kat universiti Ustaz dia ada convocation kan, convocation ataupun graduation kan. Betul. Tetapi kalau saya ketika di US dulu dia tak panggil convocation, dia panggil commencement. Commencement tu maksudnya selepas dah dapat yang sijil yang dia boleh baling of topi 4 segi tu, itu adalah saat bermula. Comments itu maksudnya al-muntalaq, saat bermula. Jadi apabila kita selesai nanti surah An-Nas, biasanya Nabi akan baca dengan surah Fatihah sekali Ustaz. Subhanallah. Kerana ianya bukanlah sebagai pengakhiran walaupun khatam tetapi ianya sebagai saat bermula, terus meneruskan perjalanan kita bersama Al-Quran, dan moga-moga kita dikurniakan husnul khatimah Ustaz ya. Itu yang kita dambakan, yang kita doakan pada semua yang bersama My Quran Time kita pada kali ini. Jadi mari sama-sama Ustaz kita nak mulakan bacaan untuk edisi kali ini. Episod hari ini itulah surah Al-Falaq, surah yang selalu kita baca, bahkan kadang-kadang menjadi pilihan kita untuk kita baca di rakaat yang kedua setiap kali solat safas. Tapi hari ini menariknya kita dapat belajar. Satu dari segi bacaannya, lah hari ini baru tahu rupa-rupanya setiap akhir ayat tu tak ada sabdu. Habis tak baca macam mana? Saya baca ada sabdu. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam ada sabdu terlebih ditambah huruf pula. Jadi hari ini insya-Allah kita akan cuba, dan sekejap lagi insya-Allah kita akan kongsikan juga di manakah selekoh tajam yang perlu kita beri perhatian dalam perjalanan surah Al-Falaq. Jadi mari permulaan ini kita baca dengan bacaan secara mujawwad dengan menggunakan taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim.
Surah Al-Azim, itulah 5 ayat daripada surah Al-Falaq yang bermaksud waktu subuh Ustaz ya, ataupun ketika gelap apabila cahaya menyinar pada waktu malam itu, masa ianya bercahaya, itulah yang digelar sebagai Al-Falaq yang kita baca sebentar tadi. Surah Al-Falaq ini adalah surah yang dipasangkan dengan surah An-Nas, dua surah terakhir daripada Al-Quran yang digelar sebagai Al-Mu'awwidhatain, iaitu surah yang kita meminta pertolongan daripada Allah ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlindungan daripada apa? Kita akan melihat dalam surah ini beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Kalau kita lihat sebelum ini Ustaz ya, surah Al-Ikhlas, surah yang bercerita tentang keimanan. Surah sebelumnya surah Al-Masad, iaitu apabila ada orang yang mengacau kita ketika ingin berjuang ya di dalam kehidupan kita, walaupun ianya menyebabkan kita stres di dalam kehidupan, Allah kata bahawa bukan kul tabbat yada, tetapi terus saja tabbat yada, maksudnya Allah tidak perlu menyuruh pada nabi untuk membalas segala kutukan dan juga cercaan mereka, tetapi Allah terus membalas secara langsung kepada Abu Lahab Ustaz ya. Jadi Nabi tak perlu balas, yang perlu balas biar Allah yang balas, dan bila Allah balas itu Ustaz ya, rumah dia jadi tempat yang amat hina. Betul. Kalau kita bercakap tentang keadaannya pada waktu ini berbanding 1400 tahun yang lepas. Jadi apabila kita sudah pun dibekalkan pada surah Al-Masad bahawa musuh ada, biarkan Allah uruskan, maka berikan perhatian kepada dasar perjuangan. Ya, inilah yang diingatkan pada Nabi, iaitu ikhlas, perjuangan kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang perlu diberi keutamaan, sehingga Allah memberikan arahan qul huwallahu ahad. Itu yang kita belajar daripada surah Al-Ikhlas semalam. Dan pada hari ini kita melihat apa kaitan surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq, iaitu satu yang sama Ustaz. Surah Al-Ikhlas ada qul, surah Al-Falaq ada qul. Maksudnya ini adalah satu seruan daripada Allah SWT untuk dinyatakan dua perkara. Satu, dinyatakan pada diri sendiri bahawa saya berlindung daripada Tuhan ya, subuh ataupun fajar. Nombor satu. Yang kedua, saya kena sampaikan kepada rakan, kepada ahli keluarga bahawa saya berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Jadi ini adalah perkara yang kita belajar daripada ayat yang pertama. Lebih daripada itu, bila kita mengaitkan dengan surah Al-Fatihah Ustaz, ya, kita memohon pertolongan daripada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pertolongan daripada Allah itu untuk ramai. Kita tidak mahu jadi kaum-kaum seperti sebelum ini yang tidak beribadah pada Allah, tidak menghambakan diri pada Allah, dan tidak memohon pertolongan sehingga kan mereka menjadi umat yang rugi. Tetapi di hujung surah di dalam Al-Quran ini, surah Al-Falaq, Allah tak cakap ramai-ramai Ustaz ya. A'udzu, aku berlindung, aku seorang saja. Kerana apa? Kerana yang paling penting Ustaz ya, diri sendiri kena minta perlindungan daripada dengan Tuhan Al-Falaq, Tuhan subuh pada waktu pagi ini. Mengapa kena minta perlindungan? Kerana bila kita dah belajar 29-30 juzuk ini, cabaran iman, cabaran ikhlas kita ada dua. Satu daripada luar, satu daripada dalam. Daripada luar itu dijelaskan oleh surah Al-Falaq, dan daripada dalam Ustaz, surah An-Nas. Lepas tu kita sadaqallahul azim lah ya, sadaqallahul azim, tapi sambung dengan surah Al-Fatihah balik. Kita nak sambung balik. Jadi cabaran daripada luar ini Allah mulakan dengan bercakap bi rabbil falaq ya, menerangkan bahawa Tuhan Fajar ini adalah satu tempat yang penting kita beri perhatian. Pasal apa? Pasal kalau kita tidak berlindung kepada Rabbil Falaq, maka Al-Falaq itu boleh memberi kesan mudarat kepada kita. Contohnya bila kita sampai pada waktu malam Ustaz ya, orang berbuat jahat, orang boleh aniaya, boleh membuat komplot pada waktu pagi dan sebagainya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan bi rabbil falaq. Pada ayat yang kedua Allah menyatakan min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita berbincang yang dinyatakan oleh ulama bagaimana susunan cabaran-cabaran kepada keimanan kita daripada luar ini, bermula daripada ayat nombor 2, bermula secara umum, secara besar. Kemudian diperincikan pada ayat nombor 3, kemudian makin diperincikan pada ayat nombor 4, makin diperincikan pada ayat nombor 5. Baik. Apakah kandungan daripada ayat nombor 2? Allah menyatakan min syarri ma khalaqa, daripada segala keburukan, kejahatan apa yang telah diciptakan. Kalau kita perasan Ustaz ya, ada Rabb pada ayat nombor 1, ada Khalaq pada ayat nombor 2. Maksudnya Rabb
menciptakan segala-galanya dalam surah Al-A'la, khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Allah ini, ya, kita bertasbih sabbihisma rabbikal a'la, ialah yang menciptakan, yang menyempurnakan, yang mengqadar, menyusun secara ketentuan segalanya, dan yang keempatnya yang memberi hidayah kepada semua, bukan sekadar mencipta manusia tetapi mencipta apa Ustaz? Apple, mencipta apa, durian, masih ingat lagi Ustaz ni durian, tapi ni dah di hujung-hujung ini Allah ciptakan, Allah sempurnakan, Allah kadarkan, ada dia punya durinya tu berkadar sesuai untuk memastikan ia terlindung. Betul. Dan diberikan hidayah. Untuk durian apa hidayahnya? Agar dia masak pada waktunya. Betul. Ya, dia turun pada waktunya. Dan kebanyakan durian Ustaz, dia tak jatuh atas kepala orang. Allah, kan? Kebanyakannya lah. Ya. Pasal apa? Pasal ia juga diberikan hidayah ataupun wahyu daripada Allah untuk mengikut kepada apa kebaikan yang manfaat yang perlu diberikan. Jadi apabila Allah menyatakan min syarri ma khalaq, di situ kita belajar apa? Bahawa semua yang diciptakan Ustaz ada unsur keburukannya. Ya, kalau kita cakap air contohnya, kita rasa dapat manfaat air, tapi kalau air terlebih sangat dalam tubuh kita, ataupun terkurang sangat, ataupun dalam bandar terlebih air, boleh lumpur banjir. Masya-Allah. Ya? Jadi ini kita berjaga-jaga, kita doakan rakan-rakan kita dekat semua negeri agar selamat min syarri ma khalaq. Kita belajar tentang apa Ustaz? Apple contoh tadi kan, apple. Nah, belum durian lagi. Apple. Kita rasa ada kebaikan, tetapi ada keburukan juga. Betul. Kalau makan terlampau banyak apple, bagi orang yang tak berapa sihat, dia punya kadar gula dia itu meningkat, dan akhirnya ada rakan saya Ustaz yang dia kalau makan apple pukul 10 malam, dia boleh naik darah dia, gula dia, dan besok pagi dia mungkin flat. Kan, dia mungkin tidak mampu untuk bangun. Disebabkan apa? Setiap perkara, setiap makhluk yang diciptakan ini ada kebaikan tapi ada keburukannya. Baik, di situ kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya pada ayat yang ketiga dispesifikkan lagi tentang apakah cabaran daripada luar, dan ini ada kaitan dengan asbabun nuzul bagi surah Al-Falaq ini sendiri. Kita baca sekali lagi surah Al-Falaq kali ini untuk sama-sama kita betul-betul perhatikan selekoh tajam pada surah ini, dan moga-moga kita dapat ulang dan hafal Ustaz ya. Bagi yang belum menghafal, dan bagi yang sudah menghafal, kita pun sudah menghargai kepada a'udzu birabbil falaq. Ini adalah satu minta pertolongan Ustaz ya. Dia bukan minta pertolongan terus minta. Dia kalau minta pertolongan ni ista'udzu ya, tetapi kalau a'udzu ini saya terus dah berlindung dah kira dapat masuk dalam satu kota ataupun satu kubu yang dijaga oleh Allah, insya-Allah confirm ianya selamat. Dan inilah seruan daripada Allah untuk kita menjaga keimanan, keikhlasan kita. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Falaq, kita berkenalan selekoh tajam. Baik, terima kasih kepada Safaz. Subhanallah, dalam perjalanan kita nak menuju ke mana-mana destinasi Safaz, kita akan perhatikan di manakah tempat-tempat selekoh tadi. Betul. Supaya perjalanan kita smooth, perjalanan kita selamat, kan, lancar perjalanan kita. Dekat mana nak isi minyak, dekat mana kalau berlaku tayar nak check kat mana. Betul. Kan, dekat mana nanti ada angin lintang. Contoh. Betul. Dekat mana ada air pocket. Macam nak ke mana? Umrah. Subhanallah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah jom ayat antara perkara ataupun selekoh-selekoh tajam yang perlu kita beri perhatian. Kita nak lihat dulu 3 ayat yang pertama, iaitu sebelum kita baca kita perhatikan, iaitu ayat yang pertama mula-mula sekali Ustaz. Qul. Itu dah satu dah. Sebab kadang-kadang kita dah selalu sangat baca pula mula awal-awal dulu baca dengan kaf. Sampailah ke sekarang ni qul dengan kaf je. Qul, makanlah dia kata. Kan jadi bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena hati-hati qaf. Kena kenal pasti makhraj di pangkal lidah kan, dalam kan, dekat dengan anak tekak kan. Qul, jangan qul satu. Yang kedua huruf dzal, a'udzu kan, dzal. Dan hati-hati sabdu pada bi rabbi, ra tebal, jangan bi rabbi, qul a'udzu bi rabbi, jangan tipis. Qul a'udzu bi rabbil falaq, al falaq, fa lam jangan tebalkan, kerana nak tebalkan qaf fa dengan lam jangan ajak dia, kata dia bunyi qul a'udzu bi rabbil falaq, jadi falaq kan, yang tebalnya qaf itu pun waqaf, taklah setebal berbaris, tapi fa dengan lam jangan ajak, al falaq, qul a'udzu bi rabbil falaq. Baik, itu
kita kongsikan terlebih dahulu dalam ayat pertama. Sekejap lagi kita kongsikan lagi baki dia. Kita nak baca sekali lagi, tadi dengan mujawad, sekarang ini dengan bacaan murattal pula, dengan bacaan murattal Hijaz. Jom ibu ayah sekalian kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah 5 ayat daripada surah Al-Falaq. Kita mulakan dengan qul, katakanlah. Apabila kita melihat kepada surah Al-Ikhlas, kita nampak bahawa sebenarnya untuk kita membina keikhlasan dalam hidup kita ini, bertauhidkan kepada Allah SWT, kita perlu menyatakan saya berlindung. Saya berlindung ni ustaznya, maksudnya ialah saya ni lemah ni. Saya ni tak dapat nak menghargai ataupun melihat kepada cabaran musuh-musuh yang tidak nampak. Itu a'udzu. Kalau ijarah itu maksudnya saya berlindung daripada musuh yang saya nampak. Jadi kita minta pertolongan kerana kita tahu bahawa saya ini lemah, saya ini tak mampu untuk menguruskan kehidupan saya. Itulah lambang keikhlasan yang kita belajar. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu hasada, iaitu dengki, iri hati. Ini adalah puncak kepada cabaran daripada luar kepada keimanan. 5 kali disebut di dalam Al-Quran dan ianya memberi kesan, ianya menyakiti ataupun terkesan kepada umat-umat terdahulu, yang kita doakan agar kita bukan orang yang hasad dan bukan orang yang dihasadkan. Dan bagaimana berlindung, sudah tentunya surah Al-Falaq menjadi jawapan. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Safaz ya. Ia mengingatkan kita Ustaz kepada isi daripada surah Al-Falaq ini, bahawa sebenarnya ada cabaran Ustaz daripada apa yang diciptakan, salah satunya adalah malam. Betul, malam. Tetapi Allah menyatakan pada ayat yang ketiga itu, wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam. Penggunaan perkataan ghasiqin itu, malam ini Allah tak letak al Ustaz maksudnya bukan semua malam. Betul. Itu mempunyai keburukan. Ada orang yang menggunakan malam untuk bermunajat. Betul. Ada malam namanya Lailatul Qadar, ada malam namanya ialah malam untuk seseorang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi Nuh alaihi salam membuat laporan kepada Allah, mengadu, ya Allah, ada orang yang dia tak berapa dengar saya ajak pada waktu malam dan siang, waktu terang dan tersembunyi, mereka makin jauh lagi mengadu waktu malam Ustaz. Jadi malam Allah nyatakan memang ada cabaran pasal banyak jenayah berlaku pada waktu malam. Orang nak bunuh diri pun Ustaz, biasanya lepas 12 malam yang ada perasaan nak bunuh diri itu. Tetapi inilah yang kita diajarkan untuk berlindung dan berdoa. Ini adalah satu perkara yang kita belajar amat penting dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sehingga kan Nabi baca 2 surah ini Ustaz Nabi kena sihir. Nabi kena sihir pasal ada pembantunya lah orang Yahudi yang ambil sikat dia.
Ikat Nabi, dia punya dia punya gigi dia kan, dia bagi kepada tukang sihir dan dia buat satu patung dan diletakkan dalam satu telaga. Jadi Nabi agak rasa malas, agak rasa sakit begitu, dan diajarkan Muawwidhatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Jadi ada 11 ayat, 11 simpulan yang ada tu terbuka satu demi satu, dan itulah amalan yang kita perlu amalkan pagi dan petang untuk mengelakkan sihir dalam kehidupan. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dahulu macam mana nak baca dengan tepat Ustaz ya. Penting juga tu ya. Sebelum betul, ni bercakap tentang surah ayat kursi Ustaz kan. Betul. Syaitan dia boleh ikut sampai hujung tu ya. Itu sebabnya mengapa kalau kita baca surah-surah ini, terutama ayat kursi Ustaz ya, kena baca sampai hujung. Betul Ustaz. Saya pun ada pengalaman baca ayat kursi tu, kadang-kadang kat hujung tu rasa macam dah terlupa kan. Kan pasal kat hujung itu yang tidak boleh diikut oleh syaitan ya. Jadi kita perlu fokus khusyuk ketika membaca ayat-ayat ini. Tajwid bersama Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ustaz Fazrul, bila kita bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran, ramai yang ibu-ibu, ayah-ayah, akak-akak, abang kongsikan, dia kata masya-Allah Ustaz Ta, Ustaz Ti, Ustaz Faz, sekarang banyak dapat ulang kaji balik hukum tajwid. Ikhfa hakiki, izhar halqi, macam-macam idgham ma'al ghunna, ma'arid, ma'lin, apa lagi, macam-macam mat lah. Mak rempit kan semua ada kan, subhanallah. Cuma dia kata satu je. Ya. Sebab dia baca kat rumah tak dengar, dia kata. Ustaz kat dalam TV tak dengar. Jadi nantikan insya-Allah ada rezeki nanti. Ada rezeki nanti. Ada rezeki nanti kita dapat dengar ibu ayah baca sama-sama. Dan bila kita sebut hukum ni dapat ikut sama-sama insya-Allah. Maksudnya bila Ustaz My Quran Time 2.0? 2.0 insya-Allah. Insya-Allah doalah kita doa sama-sama. Bila bermula wallahu taala subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita renung sejenak ataupun kita lihat seketika paparan tajwid yang telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan hukum tebal dan nipis dalam ayat ini. Ini ayat yang ketiga, hukum tafkhim dan juga tarqiq dalam ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang ketiga perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu di mana takhimnya tebal, di mana tarqiqnya tipis. Pertama, wa min syarri, huruf ra ada keadaan dia tafkhim, ada keadaan dia tarqiq, ada ketika dia tebal, ada ketika dia nipis ataupun tipis. Jadi kalau dekat sini tipis ke tebal, ibu ayah sekalian jawab, tipis ke tebal? Tipis saja. Ustaz tak dengar insya-Allah. Tipis maksudnya ri tu sebab baris bawah jadi nipis. Syarri jangan kita nak tebalkan juga. Wa min syarri tak nak. Syarri satu. Kemudian yang tebalnya ni ghain, lepas tu ada alif dengan dia, ghasiqin, tafkhim betul tebal kan. Ghasiqin, qin tipis pula sebab qaf baris bawah. Ghasiqin. Baik. Dan yang terakhir itulah pada kalimah waqab, huruf qaf berikan hak dia, sifat dia kan tebal, isti'la sebagainya, iaitu jangan baca tipis dengan macam kaf. Waqab. Itu kaf. Waqab. Jadi itu antara beberapa tempat yang perlu diberi perhatian dari segi ketebalan dan juga nipis bacaan insya-Allah taala. Wallahu alam. Selamat mencuba, moga-moga perkongsian demi perkongsian setiap hari bersama dengan tuan-tuan dan ibu ayah sekalian dapat sedikit sebanyak memberi manfaat, dan moga-moga Ustaz Fasa dapat mencapai kehendak ataupun saranan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi, bagaimana hadis tadi Ustaz ya, belajar dan mengajar ya. Allah ataupun Nabi mulakan dengan belajar. Disebabkan proses belajar itu tidak bertepian ya. Mengajar ini mungkin setengah orang sampai satu tahap dia mengajar ya, tetapi belajar ini untuk semua, termasuklah
saya lah Ustaz, kan? Itu sebabnya kalau kita bercakap tentang My Quran Time ini adalah perkongsian tahap asas, dan ada kesilapan kita harapkan pada ulama, pada ustaz-ustaz yang ada, profesor yang ada bahagian Quran untuk menegur Ustaz, menegur, dan kita mengharapkan lebih banyak lagi pencerahan-pencerahan dalam Al-Quran ini yang dibina, yang dihasilkan untuk masyarakat, untuk ummah. Kerana kita tahu bahawa bila ummah ini Ustaz, bila umat ini dihidupkan dengan Quran, maka dia akan berjalan dengan cahaya. Jika tidak, maka dia penuh dengan kegelapan. Dia buat keputusan tu main lempar-lempar je, main teka-teka sahaja, tetapi ianya boleh memudaratkan. Jadi mari kita ulang sekali lagi surah Al-Falaq. Kita sudah pun melihat ayat 1, 2 dan 3 sebentar tadi. Bagaimana pula cabaran seterusnya yang mengena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Labid bin Asim, seorang Yahudi tukang sihir, dan apakah pelajaran untuk kita? Ayat 1 hingga 5 surah Al-Falaq bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Alhamdulillah Ustaz Fas. Jadi selalu di awal-awal dulu kadang saya bertanya Ustaz Fas. Dalam banyak-banyak taranum tu Ustaz Fas nak suruh baca lagu apa. Tapi sekarang ni bukan saya nak tanya Ustaz Fas dah. Saya dah boleh tanya Ustaz Fas, saya nak dengar lagu ni. Nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah Ustaz Fas untuk bacaan seterusnya ni Ustaz Fas. Ustaz Fas nak dengar saya baca lagu apa Ustaz Fas? Kali ni Bayati Ustaz. Bayati. Masya-Allah. Lepas ni kita ni kita battle kita tengok kat mana. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ustaz Fas tadi, di permulaan setiap yang bermula pasti ada akhirnya. Maka kita berada di surah yang kedua sebelum yang terakhir. Dan setiap pengakhiran itu pasti ada permulaannya, akan bermula balik. Jadi ini menambah semangat kita mudah-mudahan untuk kita terus dalami Al-Quran insya-Allah. Surah Al-Falaq dengan bacaan murattal Bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah 5 ayat daripada surah Al-Falaq, surah yang ke-113 untuk sama-sama kita ulang dan kita dapat menghafalnya, kita baca dan lebih daripada itu menghayati. Ustaz ya, bila kita duduk di belakang imam, kalau semalam surah Al-Ikhlas, mungkin selama ni kita rasa alah surah Al-Ikhlas pendek sangat kan, tetapi yang dikongsikan oleh Ustaz Tir dah sekitar 8-9 tahun surah solat maghrib, Ustaz Tir kalau Ustaz Timizi kalau imam kan, rakaat kedua surah Al-Ikhlas ya, dan ada sahabat yang memang sampaikan dengan surah yang ada dia mesti campur dengan surah Al-Ikhlas baru rukuk. Kerana surah Al-Ikhlas ini adalah untuk mengingatkan kepada 1/3 daripada Al-Quran berkaitan dengan akidah ya, yang amat penting. Dan lebih daripada itu, kalau kita melihat kepada surah Al-Falaq ini adalah kita meminta perlindungan daripada cabaran iman kita. Sumber cabaran daripada luar. Yang pertama, daripada segala keburukan yang ada daripada ciptaan Allah Subhanahu taala, semua benda ya, setiap perkara, meja, telefon misalnya, ada kebaikan tetapi ada keburukan yang memerlukan kita untuk sentiasa berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga Allah menyatakan daripada malam apabila ia telah gelap. Kerana malam ini Ustaz ya, ada orang dia mungkin dia makin dekat dengan Allah, tapi malam inilah tempat dia kalau dah balik kerja tu, malam tu dia mengetir sampai pukul 2 pagi ya, ataupun dia main bola sampai pukul 3 pagi contohnya. Adakah salah dalam ayat ini dinyatakan ghasiqin? Itu maksudnya bukan semestinya malam itu adalah buruk ya, ada juga yang baik.
tetapi maksudnya ialah ianya tidak digalakkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi seawal mungkin untuk tidur, kerana makin lama Ustaz ya, kalau kajian dalam consumerism, orang berbelanja, bila dah sampai kalau kat malam kat Malaysia ni pukul 11 ke atas itu, pemikiran kita dah tak berapa stable dah, tak berapa stabil. Jadi cara membuat keputusan pada waktu malam, kalau orang-orang di Amerika nak jual barang dekat US, dekat Malaysia, di online pun dia target pukul 11 ke atas itu. Betul. Untuk beli. Untuk beli. Pasal apa? Pasal waktu itu kita akan lebih cepat klik dan juga kita akan membuat pembelian-pembelian yang kita besok pagi rasa mengapa saya beli. Okey. Jadi itu sebabnya jangan scroll banyak sangat untuk bahagian beli-beli ini selepas pukul 10.30, pukul 11 itu, kerana dia tak stabil ya, kecuali apabila kita buat perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Kalau perlu belajar Ustaznya sampai lewat malam, itu pun perlu disusun. Dan lebih daripada itu, kalau katakan keluar bersama kawan apa sebagainya, pastikan kita bertemu al-falaq. Maksudnya jangan sampai tidur pukul 3 pagi, lepas tu besok subuhnya itu pukul 7 pagi contohnya. Itu menandakan bahawa kita ini tidak taat kepada Allah yang menciptakan al-falaq waktu subuh ini. Dan kalau kita tak taat Ustaznya, kita minta perlindungan pun tak dapat. Dia lebih kurang kalau kita ni tak taat kepada kerajaan, lepas tu kita minta perlindungan pada kerajaan, mana je nak tolong kan, pasal tidak mentaati kepada perintah yang ada. Baik, pada ayat yang keempat Allah menyatakan tentang sihir, wa min syarrin naffathati fil uqad, iaitu daripada kejahatan siapa? An-naffathat, wanita-wanita penyihir yang meniup-niup. Dia ada beberapa istilah Ustaz ya di dalam al-Quran, iaitu perkataan nafatha, nafakha dengan nafasa. Ya, sa dengan sin Ustaz ya, ada beza tu. Dia silap sebut saja dah jadi lain dah. Ya, mungkin Ustaz cerita sikit sa dengan sin tu keluar daripada mana? Baik. Kalau kita perhatikan memang Ustaz Fazal, dalam ayat yang ke 4 nafatha, dalam qiraat pun ada Ustaz Faz, nafithati ada baca, tapi sa sa dengan sa. Maknanya satu kalimah yang perlu diberi perhatian supaya tak tertukar dengan sin. Tha kita baca di hujung lidah, sama juga sin kan, tapi berbeza dia macam tha, hujung lidah kita keluar. Nafatha, nafathati, syarrin nafathati. Jangan kita baca sebab dah terbiasa Safas. Kadang dia nak cepat. Wa min syarrin nafathati fil. Ya. Kan? Kita masuk dah lain dah. Baru perasan kata bila ni hari ni dia cakap Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, itulah kita selalu sebut dalam My Quran Time supaya perlunya ada sesi bergurulah, maksudnya ada semakan dengan guru ketika kita baca Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dapat bezakan tha sa. Tha keluar lidah sikit. Tha hujung lidah. Hujung lidah. Hujung lidah kena keluar sikit. Tha sin tak keluar lidah. Tak keluar lidah. As dia belakang gigi. As belakang gigi bawah kan. As. Jadi kalau dari segi maksud Ustaznya, nafathat ini adalah perempuan yang dia kalau dia dia tiup, tapi dia terkeluar sikit air liur. Dia macam fuh betul kan. Yang itu adalah wanita yang nafathat. Kalau dia baca nafasat tadi tu, wanita yang bernafas. Kesian wanita yang bernafas, semuanya kata wanita bernafas mempunyai keburukan. Bukan ya. Sebenarnya ini kalau tha tadi tu merujuk kepada yang tiup dengan keluar air liur sikit. Ini amalan tukang sihir. Ya, dia kalau dia nak ubat tu pada seseorang tu dia terkeluar air liur sikit. Itu yang dia kata mujarab dengan nafasat. Ya. Jadi ini adalah tukang sihir wanita. Mengapa wanita pula? Taklah semestinya wanita sahaja, tetapi apabila tukang sihir ini berbuat sihirnya itu pada uqad, dia akan buat simpulan Ustaz ya. Masya-Allah. Simpulan inilah yang dibuat oleh Labid bin Asim. Labid Asim ni dia lelaki, tapi menurut riwayat dia suruh anak dia yang buat. Yang itu yang digelar sebagai an-nafathat ini, iaitu spesifik kepada wanita anak kepada Abid bin Asim tadi, Labid bin Asim, yang membuat sihir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkesankah Nabi? Terkesan Ustaz. Terkesan. Tapi Allah nak memberi pengajaran kepada kita untuk kita terelak daripada sihir. Bacalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, dan bila Nabi baca dua surah ini dengan baik, maka selepas itu terbuka simpulan satu demi satu, ada 11 simpulan. Jadi surah Al-Falaq ada 5 ayat. Betul. Dan surah An-Nas ada 6 ayat. Jadi 6 campur 5 ni 11 terbuka. Ya, dan akhirnya Nabi kembali sihat seperti sedia kala. Dan kalau kita lihat malam memang ada keburukan, tapi kalau sihir ini lebih teruk lagi. Ya. Dan lebih teruk daripada sihir ini ialah apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Iaitu daripada keburukan
pendengki apabila ia berdengki. Dia bukannya pendengki jika berdengki, Ustaz. Dia pendengki ketika berdengki. Maksudnya apa? Sebenarnya ramai orang dia sebenarnya ada potensi untuk dengki. Untuk dengki, dia tengok orang lain ada kereta cantik, dia kata hutang, contohnya kan, ataupun ini makan duit orang, contohnya. Dia cakap perkara-perkara yang menandakan hatinya itu hasad, dia dengki. Sebenarnya yang dibenarkan dalam hadis Nabi untuk kita berdengki dua, Ustaz. Kepada seorang yang banyak harta, suka infak, dia kata aku ni tak puas hati betul lah, aku pun nak cari duit banyak-banyak, aku nak derma lebih banyak daripada dia, itu okey. Betul. Ya. Yang kedua, orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu dan dia memberi hikmah itu, mengajarkan hikmah itu kepada orang ramai, maka dia pun, saya pun nak jadi jugalah pandai, tapi bukan dia pergi kacau orang tu, bukan dia pergi bunuh orang tu ke, dia pergi apa kata dia ni tak ada apa, bukan, tetapi dia belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat hikmah daripada al-Quran tu utamanya. Yang itu okey. Yang itu okey. Tetapi selain daripada itu, Allah menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah puncak kepada cabaran dalam beriman dan ikhlas, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, kadang-kadang orang yang beragama baca Quran pun hasadnya boleh tahan, Ustaz. Allahu akbar. Ya, macam mana kita tahu perkara ini? Jelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang kita pernah belajar dahulu. Orang-orang ahli kitab, mereka sesama sendiri memang tak puas hati. Betul, ya, dia ada baghyan bainahum, ada hasad kepada orang Islam, orang Yahudi hasad pada orang Islam kerana ada Al-Quran. Dan ini perkara yang perlu kita ingatkan bila kita baca surah Al-Falaq ini. Kalau kita rasa tak puas hati ya, dengan orang tu, mengapalah dia ni income dia lebih, dia ni lebih terkenal, lebih itu, lebih ini, kita kena ingat bahawa saya ini adalah makhluk, ya, makhluk yang memberikan semua kelebihan itu adalah daripada Rabb bil Falaq. Jadi alang-alang dia dah dapat lebih, saya mintalah ya Allah tolong bagi saya lebih juga. Okey, kan, berbanding dengan orang yang hasad ini, dia nampak orang lebih, dia nak hancurkan kelebihan orang tersebut dengan dia letaklah status dekat Facebook ke, dia ni. Itu sebabnya amalan bagi usahawan ataupun pada sesiapa saja yang menjadi ketua, tak payah nak rendahkan orang lain. Betul. Terus sahaja buat kebaikan, kerana bila kita rendahkan orang lain, adakah kita tegur itu kerana kita memang nak tegur, ataupun sebenarnya saya lebih baik, ya. Yang kita harapkan bila kita baca surah Al-Falaq sekali lagi ini mengingatkan kita jangan kita tersilap ketika menguruskan malam, menguruskan sihir dan menguruskan hati yang boleh pada bila-bila masa berdengki jika tidak mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Surah Al-Falaq. Ustaz Faz cerita pasal dengki, Ustaz Faz, dalam mengaji, saya pernah dicerita oleh guru-guru dulu, sepekat-pekat dululah. Ada Ustaz Faz naik atas pentas tu, lepas bagi salam tu diam, tak boleh kata apa-apa. Ya. Kan dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, auzubillah, tak boleh, bismillah, tak boleh. Dia tiba turun macam tu je. Betul. Sebab ada hasad tadi, ada orang hasad dia. Ya, itu sebabnya bercakap tentang hasad ni salah satunya penyakit ain, Ustaz. Ya, dia tengok dia orang tu kan, kadang-kadang dia tak berniat pun, tapi ada yang berniat, dia kata kan. Ya. Dan itu sebabnya mengapa hasad ini tidak ada perkataan, ada alif lam di awalnya, maksudnya tidak semua hasad memberi kesan. Ya. Tetapi kalau kita tidak berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebenarnya bila orang yang hasad ni mula hasad dia, dia kata kan, dia kalau kita tidak kuat, tidak berlindung dengan Allah, hasad itu akan kena pada seseorang tersebut. Dan ia bukan sekadar 1400 tahun yang lepas, sekarang masih lagi ada, Ustaz, ya. Masih ada lagi. Betul. Kerana apa? Kerana ia adalah datang daripada keburukan-keburukan yang ada, dan kita minta Allah lindungi. Kita bila minta a'udzu birabbil falaq ini, Ustaz, dia macam ada kubu lah, ya, menyebabkan kita tidak terkesan dengan semua anasir-anasir yang ada. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita sentiasa memohon perlindungan daripada Allah atas kejahatan yang zahir dan batin, ya. Kita minta perlindungan, satu, kerana kita ini adalah makhluk hamba yang amat lemah, yang pertama. Yang kedua, kita jauhi amalan sihir yang menyesatkan dan menjatuhkan akidah manusia. Jangan terlibat dengan sihir kerana tak puas hati, kerana nak apa, Ustaz, nak laku buku ke cendol yang dijual. Jangan. Yang ketiga, jauhi iri hati dan sifat dengki yang merosakkan akhlak dan hati manusia. Apatah lagi kita berada pada zaman media sosial di mana kita boleh lihat macam-macam. Jangan sampai kita melihat dengan mata hasad yang akan merosakkan kita. Sama-sama kita berdoa, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon merayu mengadu kepadamu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berada di surah Al-Falaq, menandakan ya Allah bakal berakhirnya program rancangan kami ini ya Allah. Maka ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, menzahirkan kesyukuran kami terhadapmu ya Allah, di atas nikmatmu, perkenanmu ya Allah, pilihanmu ya Allah, dapat kami melihat ayat demi ayat dalam kehidupan kami, ayat-ayat yang menghidupkan hati kami, ayat-ayat yang menguatkan hati kami, ayat yang memandu kehidupan kami, yaknilah ayat Al-Quranul Karim, kalamullah. Mudah-mudahan ya Allah bercahaya kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, walau berakhirnya kami di sini ya Allah, janganlah kau jadikan Al-Quran berakhir dalam kehidupan kami. Bahkan ya Allah, hidupkanlah senantiasa Al-Quran di dalam hati sanubari kami ya Allah, menemani kehidupan kami di atas bumi yang sementara ini. Bahkan ya Allah, kehidupan kami yang kekal abadi, alangkah bahagianya jika bersama kami dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini tuan-tuan, dan moga-moga kita sentiasa sedar bahawa kita perlu meminta perlindungan daripada Allah pada setiap masa untuk kita menjadi seorang insan yang ikhlas dengan ketauhidan kepada Allah SWT. Ini yang kita ingin bina dalam platform kita Tabung Gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan hadir pada 8 hari bulan Oktober, ya. 8 hari bulan Oktober kita meraihkan, mensyukuri majlis khatam, ya, khatam tadabbur Al-Quran My Quran Time ini. Dan lebih daripada itu tuan-tuan, mungkin ada yang kata tak sempat nak menyumbang, tapi nak bawa makanan, nak bawa apa sahaja untuk berkongsi-kongsi dengan rakan-rakan yang membaca, yang mengkhatam Al-Quran pada kali ini. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada surah akhir, surah An-Nas pada hari esok. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.